Nampaknya kedua-dua kuasa besar ni tak nak bergantung antara satu sama lain lagi dah. Assalamualaikum dan hai, selamat datang ke Bulletin Gadget Wiser pada minggu pertama bulan Mei ini. Minggu ni terdapat beberapa berita menarik baik dari dalam mahupun luar negara. Antara berita yang kami akan bawakan adalah penangguhan GTA 6 ke tahun hadapan serta trailer baru telah pun dikeluarkan. Usaha gergasi teknologi China yang ingin membangunkan sistem operasi mereka sendiri tanpa Google. Pelancaran kad bank mesra OKU penglihatan yang pertama di Malaysia serta perancangan AMD menjadikan Malaysia sebagai hub chip global. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan dengan berita yang pertama. GTA 6 ditangguh lagi. Trailer baru dedahkan Bandar Leonida. Rockstar Game mengesahkan penangguhan pelancaran Grand Theft Auto 6, permainan aksi dunia terbuka ataupun open world yang dinanti-nantikan jutaan peminat di seluruh dunia itu kini dijadualkan semula daripada musim Euro 2025 kepada tarikh baru 26 Mei 2026. Penangguhan ini bertujuan memberi lebih masa kepada pasukan pembangun untuk menyiapkan permainan tersebut pada tahap kualiti yang dijangka dan layak diterima oleh para peminat. Dalam pada itu, Rockstar turut melancarkan trailer kedua GTA 6 baru-baru ini. Video terbaru turut memberikan pandangan lebih dekat terhadap latar permainan, memaparkan bandar fiksyen Leonida dengan grafik serta suasana permainan yang lebih hidup. Trailer berkenaan turut mendedahkan lebih banyak lokasi serta watak baru sekaligus memperlihatkan suasana bandar yang lebih dinamik. Kandungan baru ini secara tidak langsung meningkatkan semula keterujaan peminat terhadap GTA 6 menjelang pelancarannya pada Mei 2026. Xiaomi, Huawei dan BBK Electronics mungkin bangunkan OS sendiri tanpa Google. Sementara itu di China, Xiaomi dikabarkan akan bekerjasama dengan Huawei serta BBK Electronics yang mana syarikat induk Oppo, Vivo dan juga OnePlus untuk membangunkan sistem operasi telefon pintar mereka sendiri yang mana tidak bergantung pada Google. Langkah ini berpotensi memberikan kelebihan kepada Huawei memandangkan jenama itu sudah pun beroperasi tanpa Google sejak Sekatan Amerika pada tahun 2019. Huawei juga telah membangunkan sistem Harmony OS serta perkhidmatan Huawei Mobile Services untuk ekosistem peranti mereka. Kini, Xiaomi pula dikatakan mempertimbangkan pendekatan serupa bagi mencapai kebebasan ekosistem daripada Google. Namun sebagai jenama Android kedua terbesar di dunia, Xiaomi masih bergantung kepada ekosistem dan perkhidmatan Google, termasuk sokongan teknologi AI daripada syarikat tersebut. Langkah memutuskan hubungan dengan Google sepenuhnya berisiko menyebabkan Xiaomi kehilangan ramai pengguna setia yang sudah terbiasa dengan aplikasi Google. Oleh itu, besar kemungkinan Xiaomi akan lebih mengutamakan perkhidmatan dan aplikasi mereka sendiri dalam ekosistem Android-nya tanpa meninggalkan platform Android sepenuhnya. Setakat ini masih belum jelas sama ada projek kerjasama tiga gergasi China ini akan menjadi realiti ataupun hanya sekadar kabar angin. Pemerhati industri turut tertanya-tanya tentang impak langkah ini terhadap Google sekiranya ia benar-benar direalisasikan kelak. Yamaha perkenalkan MT-09 PHEV, mod EV dan enjin petrol bertukar secara automatik. Seterusnya, dalam dunia otomotif, Yamaha telah memperkenalkan sebuah motosikal konsep berasaskan model naked bike popular mereka, MT-09, yang menggunakan teknologi hybrid plug-in PHEV. Prototipe MT-09 PHEV ini mengekalkan rangka bentuk agresif model asal tetapi mempunyai kerangka tengah yang lebih besar untuk memuatkan komponen hybrid. Motosikal konsep ini menggabungkan enjin petrol dan motor elektrik bagi memberikan pengalaman tunggangan yang lebih mesra alam. Ia juga dilengkapi dengan grill udara pada bahagian tangki bahan api yang mana berfungsi sebagai ventilasi penyejukan untuk sistem hybrid. Dalam mod automatik sepenuhnya, setiap kali motosikal ini berhenti, sistem akan bertukar semula ke mod elektrik ataupun EV dengan sangat lancar tanpa memerlukan sebarang input daripada penunggang. Buat masa ni, MT-09 PHEV masih di peringkat konsep dan belum mempunyai perancangan produk rasmi. Namun begitu, Yamaha menyasarkan untuk membawa teknologi hybrid plug-in ini ke dalam barisan motosikal berkuasa tinggi mereka pada masa hadapan. Bank Rakyat perkenal kad touch card mesra OKU penglihatan pertama di Malaysia. Beralih ke berita dalam negara. Bank Rakyat dengan kerjasama Mastercard telah melancarkan
memancarkan touch card iaitu kad band dengan rekaan taktil khas bagi membantu golongan orang kurang upaya penglihatan mengenal pasti kad mereka melalui sentuhan. Inisiatif ini menjadikan Bank Rakyat perintis dalam memperkenalkan kad perbankan mesra OKU penglihatan yang pertama di Malaysia. Kad khas ini mempunyai lekukan berbentuk tertentu pada bahagian tepi sebagai penanda jenis kad. Usaha ini bertujuan memastikan perkhidmatan kewangan lebih inklusif serta mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Menurut Bank Rakyat, reka bentuk baru kad ini menekankan aspek keselamatan, inklusiviti dan kebebasan kepada kira-kira 64,000 individu OKU penglihatan di Malaysia. AMD mahu jadikan Malaysia hub pembungkusan dan reka bentuk chip. Syarikat gergasi semikonduktor daripada Amerika Syarikat, Advanced Micro Devices ataupun AMD, berhasrat menjadikan Malaysia sebagai hub utama bagi teknologi pembungkusan dan reka bentuk chip tercanggih. Pulau Pinang dan Cyberjaya dikenal pasti sebagai lokasi tumpuan bagi pelaburan dan operasi pembangunan ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa kerajaan akan menyediakan segala kemudahan dan sokongan yang diperlukan untuk mempercepatkan proses tersebut. Malah, beliau turut mengadakan pertemuan secara maya dengan pihak pengurusan tertinggi AMD bagi membincangkan hala tuju syarikat itu dalam menyokong pelaksanaan strategi semikonduktor nasional. Menurut Perdana Menteri, AMD menyambut baik dasar kerajaan untuk mempelbagaikan rantaian bekalan global demi kepentingan negara. Syarikat itu melihat Malaysia sebagai rakan strategik jangka panjang dalam ekosistem semikonduktor. Pelabuhan AMD ini juga dijangka dapat melonjakkan lagi pembangunan industri tersebut di negara kita pada masa akan datang. Google akan bangunkan pusat data besar di Malaysia dengan Port Dickson sebagai lokasi tumpuan. Akhir sekali, Malaysia bakal menerima lonjakan infrastruktur digital dengan pengumuman bahawa Google akan membangunkan sebuah pusat data berskala besar di Port Dickson, Negeri Sembilan. Melalui anak syarikatnya Pearl Computing Malaysia Sdn Bhd, Google telah memperoleh tapak seluas 389 ekar di kawasan berkenaan untuk projek pusat data ini. Ia dijangka menjadi antara fasiliti pusat data terbesar di Asia Tenggara dengan kapasiti berpotensi mencecah 800 hingga 1000 megawatt apabila siap kelak. Kewujudan pusat data Google di Port Dickson ini bakal mengukuhkan lagi posisi Malaysia sebagai hub pusat data yang kompetitif di rantau ini. Ia turut menandakan komitmen jangka panjang Google terhadap pelaburan infrastruktur di Malaysia seiring pertumbuhan penggunaan perkhidmatan pengkomputeran awan, kecerdasan buatan iaitu AI dan aplikasi digital lain. Sekian sahaja Buletin Gadget untuk minggu ni. Terima kasih kerana menonton dan meluangkan masa bersama kami sehingga penghujung video. Jangan lupa untuk ikuti Buletin Gadget pada minggu hadapan untuk lebih banyak lagi berita-berita yang menarik. Saya Amir Irfan. Ciao.